Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Ali Asagili. Pada hari ini, saya akan berkongsi satu video yang bertajuk Kerajaan Abbasiyah. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya dan like video saya. Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ditubuhkan bersempena dengan nama bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kerajaan ini berpusat di Baghdad dan dipimpin oleh 37 orang khalifah. Antara khalifah yang terkenal ketika itu ialah Abu Al-Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid dan Abu Ja'far Al-Ma'mun. Tempoh pemerintahannya adalah selama 508 tahun, iaitu dari 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Penubuhan. Gerakan Revolusi Abbasiyah telah dibentuk dan ditaja oleh Ali bin Abdullah. Kerajaan ini diketuai oleh Abu Muslim Al-Khurasani di Khurasan dan Abu Salamah Al-Khalal di Kufah. Gerakan ini juga dilakukan atas nama Ahlul Bait Rasulullah bagi mendapatkan sokongan. Dengan sokongan gerakan tersebut, maka berakhirlah pemerintahan kerajaan Umayyah dan Khalifah Marwan II telah tewas dalam peperangan, lalu kepalanya dipancung dan dibawa ke Khalifah Abu Al-Abbas. Sumbangan. Dari sudut agama, masjid dan istana Khalifah dijadikan sebagai pusat penyebaran dakwah Islam. Selain itu, akidah umat Islam dimurnikan daripada pengaruh Mu'tazilah dan fahaman Yunani yang menyeleweng, iaitu menggunakan logik akal terlebih dahulu berbanding Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sudut politik, Baghdad dijadikan sebagai pusat pentadbiran negara. Pemberontakan dan serangan dari dalam dan luar negara berjaya dipatahkan. Selain itu, kerajaan Abbasiyah mempunyai struktur pentadbiran tersendiri, iaitu Al-Khalifah iaitu Ketua Wilayah Islam, Al-Wazir iaitu Perdana Menteri dan Ad-Dawawin iaitu jabatan-jabatan kerajaan. Antara jabatan-jabatan yang diwujudkan ialah Jabatan Eksais, Kebajikan, Parit dan Tali Air, Polis, Pertahanan, Audit serta Jabatan Perhubungan. Hubungan diplomatik pula dijalinkan secara baik dengan negara luar. Dari sudut perundangan, pelaksanaan undang-undang Islam adalah di bawah Jabatan Kehakiman dan jawatan Ketua Hakim negara diwujudkan. Segala urusan kehakiman diserahkan kepada ulama yang dilantik oleh Ketua Hakim. Seterusnya, hal-hal sivil berkaitan orang bukan Islam terserah kepada ketua agama mereka, manakala hal orang Islam diuruskan oleh kadi. Dari segi ekonomi, Baghdad dijadikan sebagai pusat tumpuan ekonomi. Bagi meningkatkan sektor pertanian, sistem pengairan, saliran dan empangan dibina serta tanah pertanian baru dibuka. Industri pembuatan juga diwujudkan seperti industri tenunan, hamparan dan pemaidani, pinggan dan mangkuk, barangan kaca, tembikar dan mozaik, barangan kulit dan senjata, perhiasan dan tubuh mata serta industri kertas. Dalam pada itu, bandar dan pelabuhan yang menjadi tumpuan perniagaan ketika itu ialah kota Baghdad, Basra, Antakya, Oman, Aden, Kahira dan Iskandaria di Mesir. Selepas itu, rumah api dibina sebagai panduan kepada kapal-kapal pedagang. Kawalan keselamatan pula diperketatkan bagi mengelakkan ancaman pompa dan ranun. Bagi mendapatkan barangan sutera di China, laluan sutera dibuka melalui Samarkand dan Turkistan. Penggunaan cek kebara diperkenalkan kepada pedagang dengan nama Al-Saftajah. Sistem percukaian pula diperkemas dan dinaik taraf. Sistem percukaian dan sumber pendapatan kerajaan Abbasiyah adalah sama seperti kerajaan Islam terdahulu, iaitu zakat, kharaj, ghanimah, fa'i, jizyah dan usyur. Dari segi sosial pula, Baghdad dijadikan sebagai pusat kebudayaan. Bagi mewujudkan layanan adil kepada rakyat, penindasan, perhambaan dan diskriminasi kepada rakyat dihapuskan. Sehubungan itu, orang bukan Islam diberi peluang dalam menjawat jawatan penting dalam kerajaan. Prasarana pula dibina seperti hospital, rumah sakit dan farmasi. Dari aspek ketenteraan, pembaharuan telah dilakukan seperti memberi gaji dan imbuhan yang lumayan kepada tentera, mengemaskini struktur organisasi ketenteraan serta membuka keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab. Seterusnya, angkatan tentera dilengkapi dengan senjata yang canggih seperti pedang, lembing, panah, manjanik, dabbabah, barut
dan kapal perang. Strategi peperangan yang digunakan juga berkesan dan efisien, seperti strategi Al-Qaradis. Dari aspek pendidikan, Baghdad dijadikan sebagai pusat keilmuan. Selain itu, sebuah perpustakaan agung yang dinamakan Baitul Hikmah dibina lalu dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan penterjemahan negara. Terdapat juga institut pendidikan lain seperti masjid, istana khalifah dan pusat pengajian. Majlis Al-Munazarah dan Balai Cerap pula dibina sebagai pusat penyelidikan ilmu. Sehubungan itu, beasiswa turut disediakan kepada pelajar-pelajar cemerlang. Antara ilmu nakli yang diterokai ketika itu ialah tafsir, qiraat, hadis, fiqh dan tauhid. Manakala ilmu akli yang diterokai ialah matematik, falak, kimia, fizik, geografi, perubatan dan falsafah. Apabila ilmu telah berkembang, maka lahirlah ramai ilmuwan Islam seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Al-Khawarizmi, Jabir Al-Hayyan dan Ibn Sina. Kejatuhan dan kemerosotan. Antara punca kejatuhan kerajaan Abbasiyah ialah perebutan kuasa antara khalifah. Hal ini mengakibatkan campur tangan daripada pegawai Parsi dan Turki dalam pemerintahan. Selain itu, perpecahan beberapa wilayah menyebabkan berlakunya pembentukan kerajaan kecil seperti Saljukiyah dan Buwaihiyah. Pemberontakan Syiah dan Khawarij turut berlaku ekoran perselisihan aliran fahaman. Seterusnya, rusuhan dan pemberontakan yang sering berlaku menyebabkan pedagang luar tidak datang ke Baghdad. Di samping itu, dana Baitul Mal yang semakin merosot menyebabkan sektor pertanian turut merosot berikutan sistem pengairan rosak. Akhir sekali, serangan daripada pihak luar seperti tentera salib Georgia dan Armenia mengakibatkan pertahanan negara semakin lemah dan tentera Mongol akhirnya berjaya mengepung serta menawan kota Baghdad. Dari situlah Baitul Hikmah dan segala khazanah ilmu yang ada dibakar dan dibuang ke dalam sungai Tigris. Itu sahaja daripada saya. Sekiranya terdapat cadangan dan pendapat lain, boleh tulis komen di bawah. Jika anda berminat dengan video saya, silalah like dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.